Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 260241 Siti Salwa binti Azman akan membentangkan berkenaan dengan tugasan kumpulan kami iaitu Dasar Luar Negara Singapura dan Indonesia. Okey, seterusnya kita pergi pada perkara yang pertama iaitu pengenalan kepada perbandingan pentadbiran awam. Okey, definisi untuk PPA ini adalah dia ditarifkan sebagai satu kajian perbandingan sistem pentadbiran negara-negara yang berbeza. Okey, objektif utama pentadbiran perbandingan pentadbiran awam ni adalah untuk melakukan klasifikasi dalam sistem pentadbiran. Dalam persoalan klasifikasi, terdapat penyelidikan sebab dan kesan untuk mengetahui persamaan pentadbiran dan perbezaan negara-negara yang berbeza berdasarkan pengalaman. Okey, PPA mempunyai 3 proses iaitu satu adalah normatif untuk empirical. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, PPA memberi tumpuan kepada realiti empirical. Okey, berdasarkan realiti itu, pentadbiran awam akan ditubuhkan. Jadi, untuk lebih terfokus pada konteks daripada norma. Okey, seterusnya adalah nombor 2, ideografik ke nomotetik. Okey. Ideografik ini adalah pemahaman tentang keadaan tertentu dan mengenal pasti ciri-ciri unik pentadbiran tertentu. Manakala nomotetik ini adalah lebih menjurus kepada generalisasi sehingga kita dapat memahami kenyataan dari sudut pandang yang sangat abstrak. Okey, seterusnya nombor 3 adalah bukan ekologi kepada ekologi. Ini bermakna daripada hanya memberi tumpuan kepada pentadbiran, ia perlu difahami dengan rujukan konteks sosial, politik dan budaya, kecuali atau sehingga anda mengetahui ekologi, iaitu yang bermaksud persekitaran sosial, ekonomi dan budaya. Sangat suka untuk memahami sifat pentadbiran. Assalamualaikum, saya Muhammad Amri Zabid Arifin, nombor matrik 259973 dari PACE UUMJB. Saya akan membentangkan mengenai maklumat sosioekonomi negara Indonesia. Indonesia mempunyai 165 buah syarikat dengan menguasai beberapa bahagian keperluan sektor swasta. Negara Indonesia membuat pinjaman kewangan yang tidak berbayar dan keperluan penting untuk prosedur kembali hutang. Selain itu, negara Indonesia juga menghindari pinjaman dalam negara bagi mengurangkan perbelanjaan. Justeru, penguatkuasaan undang-undang telah membuat sistem mengutik hasil hutang dengan pendakwaan muflis. Seterusnya, pertumbuhan perdagangan. Ekspor dari negara Indonesia ke Amerika Syarikat pada tahun 1999 bernilai 95 bilion dengan mengekspor pakaian, jentera, kelengkapan pengangkutan, petroleum, getah asli dan kasut. Manakala untuk import dari Amerika Syarikat adalah bernilai 2.0 bilion, iaitu mengimport kelengkapan pembinaan, jentera, barangan penerbangan, bahan kimia dan hasil pertanian. Kumpulan Perundingan tentang Indonesia CGI telah dibentuk pada tahun 1989. Itu terdiri daripada 19 buah negara pendema dan 13 buah pertubuhan antarabangsa. Agensi Amerika Syarikat adalah untuk pembangunan antarabangsa, memberikan bantuan pembangunan sejak dari tahun 1950 kepada negara Indonesia. Ini adalah bertujuan untuk membantu negara Indonesia memulihkan krisis kewangan dengan memberikan bantuan makanan, kegiatan menjanakan perkhidmatan kesihatan awam. Perjanjian perdagangan bebas rantau Asia Pasifik antara 10 buah negara anggota ASEAN iaitu Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, selamat petang Prof. Nama saya Azrul Hisham bin Ahmad Lais Ahmad, nombor matrik 259786. Hari ini saya akan membentangkan slide bagi kumpulan saya, iaitu perbandingan pentadbiran awam dasar luar negara. Negara yang kumpulan kami pilih adalah Singapura dan Indonesia. Okey, bagi negara Singapura, topik yang pertama adalah sosioekonomi, mempunyai tiga kumpulan, iaitu perangkaan, ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Dalam kolom perangkaan dia melibatkan KDNK, pertumbuhan KDNK per kapita, KDNK mengikut sektor dan industri utama. Bagi ekonomi, kedudukan mata wang iaitu dolar Singapura telah menduduk di kedudukan 58 dalam dunia. Tahun fiskal dan pertumbuhan perdagangan. Bagi kolom dagangan antarabangsa, dia merangkumi ekspor barang yang diekspor, rakan dagangan ekspor utama, import barang yang diimport dan rakan dagangan import utama. Bagi dasar luar negara, dia merangkumi misi, iaitu menegakkan kedaulatan Singapura, menggalakkan persekitaran serantau yang damai, mengekalkan relevan Singapura di peringkat antarabangsa, kembangkan ruang politik dan ekonomi Singapura, kongsi pengalaman pembangunan kami sebagai warga global yang bertanggungjawab, berhubung dengan rakyat Singapura yang melancong dan tinggal di luar negara, membantu mereka pada masa yang memerlukan. Okey, bagi kolom untuk nilai, yang pertama adalah integriti, di mana tidak boleh rosak dalam kerja kami, itu keberanian untuk melakukan apa yang benar. Poin yang kedua adalah ketahanan, tidak terpergerak oleh cabaran, kreatif dan responsif terhadap perubahan. Poin yang ketiga adalah kerjasama, iaitu menghormati dan menghargai setiap individu dan sumbangan mereka, bekerja sebagai satu pasukan baik dalam MFA dan dengan pihak luar untuk mencapai matlamat yang sama. Bagi ringkasan, tiga cadangan utama bagi dasar luar negara untuk negara Singapura, ia ditentukan oleh keperluan menjadi sebuah negara kecil. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup Singapura memandangkan saiznya yang kecil. Dan yang terakhir, logik berkenaan kelangsungan hidup ini menentukan pendekatan politik sebenar terhadap dasar luar dan keselamatan negara. Itu saja untuk presentation saya kali ini. Akan disambung semula oleh rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih. Okey, saya kembali untuk menimbangkan kesimpulan untuk tugasan kami, iaitu faktor geografi yang jelas juga memainkan peranan terhadap kolaborasi di antara Indonesia dan Singapura adalah yang paling penting. Ini kerana kedudukan di antara kedua-dua negara Republik tersebut terpisah dari Selat Singapura dan juga di selatan dan juga Kepulauan Riau di Indonesia, sekaligus perlunya untuk mewujudkan jalinan hubungan dua hala yang melibatkan integrasi kedua-dua belah pihak. Mengambil kepada peluang dan faedah yang diperolehi, pemerintah kedua-dua negara Republik ini semakin optimis dalam usaha kolaborasi hubungan dua hala dan dari tahun-tahun sebelumnya. Okey, perkembangan terkini dalam hubungan Indonesia dan Singapura mungkin memberikan pengesahan yang jelas, bukan sahaja bahawa penyelenggaraan terhadap sistem pentadbiran malah terhadap dasar luar negara masing-masing. Ini kerana rakyat untuk kedua-dua negara ini saling bergantungan, di mana ada di antara rakyat Singapura yang berhijrah ke Indonesia dan tak kurang juga untuk rakyat Indonesia yang mencari nafkah ataupun pekerjaan di bumi temasek. Okey, pentingnya dasar luar ini adalah untuk menjaga kebajikan rakyat masing-masing satunya. Okey, selain daripada boleh meningkatkan peluang sosioekonomi negara masing-masing. Okey, itu saja. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.